Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni Sahih Fadhil Amal. Kita masuk bab keutamaan yang orang yang tetap berdiam dan duduk dalam masjid untuk suatu kebaikan. Buat amal kebaikan dalam masjid. Ya, ada satu keutamaan, ada satu kelebihan yang utama lah, yang banyak lah dah. Allah SWT berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wa yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah, memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan solat, menunaikan zakat dan tidak takut pada sesiapa pun selain kepada Allah. Maka mereka lah orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat mendapat petunjuk lah, mendapat hidayah petunjuk. Surah Tabah ayat ke-14. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Dan lelaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak boleh oleh jual beli dari mengasihi Allah. Mendirikan solat dan membayarkan zakat. Mereka takut pada suatu hari yang di hari itu hati dan penglihatan menjadi goncang. Mereka mengerjakan yang demikian itu supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. Dan supaya Allah menambahkan kurniaannya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki pada siapa yang dikehendakinya tanpa batasan. Surah An-Nur ayat 3 hingga 38. Itu ayat Quran lah. Hadis ke 130. Hadis dari Abu Hurairah terdapat pada Bukhari nombor 90 secara marfu'. Sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Al-imam al-'adil wa syabun nasha'a fi 'ibadati rabbih. ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق أخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. 7 orang yang akan dilindungi oleh Allah SWT dalam perlindungannya pada hari yang tidak ada perlindungan selain perlindungannya, iaitu imam pemimpin yang adil, remaja yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Rabbnya, orang yang hatinya terpaut pada masjid. 2 orang yang saling mencintai semata-mata kerana Allah. Mereka berkumpul semata-mata kerana Allah dan berpisah juga semata-mata kerananya. Lelaki yang dirayu oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan, lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah SWT. Orang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Dan orang berzikir kepada Allah SWT dalam kesunyian, lalu kedua matanya menetes ke air mata. Hadis sahih. Hadis Muslim nombor 1031, An-Nasai jilid 8 episode 222. Telah disebutkan dalam banyak tempat. Jadi ini suhu lah. Jadi 7 orang ni, orang yang Allah beri lindungan di bawah naungannya, di bawah arasnya, di bawah naungannya, sehingga tidak pernah panah terik ke apa, sehingga dia dilindungilah dalam segala susah payah di hari kiamat esok, di padang mahsyar esok. Itu pertama, iman yang adil dah. Pemerintah iman yang adil ni Allah sangat suka, sangat redha, sehingga ia diselamatkan daripada huru-hara kesengsaraan di padang mahsyar di hari kiamat nanti. Yang keduanya, remaja tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Rabbnya. Dia biak bodoh lagi, dia beribadah. Dia bukan sibuk dengan, biasanya orang muda ni jolly lah dah, enjoy lah dah, berpoya-poya dah. Tapi dia tidak. Dia telah biak muda, kecil lagi, telah beribadah. Caw ke agama, minat ke agama ni bukan tunggu tua dah. Bukan tua tunggu masjid, tunggu mati dah. Bukan dah. Dia ni biak muda lagi. Duduk masjid dah, beribadah, berhicau ke ilmu agama ke apa dia dah.
Yang seterusnya orang yang hatinya terpaut pada masjid. Yang ketiganya orang yang mana dia ni hati perut dia di masjid ni. Tak kira dia muda tua ke apa, kerek pergi masjid dah. So, ini poin utama ni sini. Di sininya Al-Hafiz dalam Fathul Bari berkata perkataannya bergantung pada masjid seperti dalam As-Sahihain ni lah. Mu'allaq bil masajid ni bertergantung ni. Dan zahirnya adalah dia berasal dari ketergantungan, keterpautan, seolah-olah Nabi SAW menyerupakannya dengan sesuatu yang tergantung-gantung dalam masjid. Seperti lampu atau pelita sebagai isyarat pada lamanya bersemayam dan hatinya. Hati perut dia teringat ke masjid. Nak pergi masjid sama. Meskipun jasadnya berada dalam masjid, tapi nak pergi masjid tu sama dah. Cuma terpaksa pergi keluar masjid, kerja lah, belajar lah, urusan keluarga, urusan hidup dah. Terpaksa keluar masjid. Ikut aja nak masjid sama. Malik menambahkan apabila dia keluar darinya sampailah dia kembali lagi ke masjidnya. Dalam hadis ini terdapat dalil tentang bermulazamah, menetap dalam masjid dan terus berada dalam masjid bersama hatinya meskipun ada menghalangi badannya, dia macam dalam masjid juga sebab hati perut dia ingat ke masjid sama ni. Kalimah ama innakum fi salatin, ketahuilah sungguh kalian berada dalam solat. Maksudnya mendapat pahala seolah-olah solat tersebutlah. Dah. Siap dah. Ada lain dah habis kat tu dah. Ni pun dah. Habis poin situ. Okey, habis dah. Orang yang hatinya yang ketiga dah, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang keempatnya, dua orang yang saling cinta mencintai semata-mata kerana Allah. Mereka berkumpul, berjumpa bersama-sama semata-mata kerana Allah dan berpisah juga semata-mata kerana Allah, kerana perjuangan Islam, kerana dakwah, kerana agama lah. Bukan kerana dunia lah. Itu yang ke berapa? Kelima dah. Yang ketiga, so impian yang ada remaja. Ketiga, keempat dah. Yang kelima, lelaki yang dirayu seorang wanita yang punya kedudukan dan kecantikan lalu dia berkata, sungguhnya aku takut pada Allah dah. Dia takut tak berzina lah. Kelima, keenamnya orang bersedekah secara sembunyi-sembunyi sampai tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberi oleh tangan kanan. Maksudnya ikhlas. Sedekah ni tangan kiri pun tak tahu, maksudnya ikhlas sungguh dia. Tapau kita tak tahu dah. Besar pahala dia. Sedekah dengan orang tak tahu. Sedekah masuk dalam Facebook, dalam YouTube, dalam TikTok ke apa. Tu kurang lah dah. Cuma kita tak boleh tuduh niatnya dah. Tapi secara umumnya nak suruh besar pahalanya orang tak tahu kita sedekah dah. Dan ketujuhnya dia orang berzikir kepada Allah SWT dalam kesunyian. Dari kedua matanya meneteskan mata. Jadi berzikir tak ada orang dah. Mana-mana senyap-senyap sunyi. Dah. Maka orang itu besar pahalanya, Allah sangat redha, sangat syukur dah. Habislah tu tentang 7 golongan di bawah lindungan arasy Allah. Seterusnya, seorang mukmin senantiasa berada dalam solat selama mana dia menantikan solat dah. Dia seolah semaya dah. Dia duduk masjid tunggu saja, duduk cokong saja pun. Dia seolah semaya tak berhenti dah. Hadis ke-137. Al-Bukhari rahimahullah nombor 572 meriwayatkan an Anas bin Malik qala akhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salat al-isya'i ila nisfi al-laili thumma shalla thumma qala qad shalla an-nasu wa namu ama innakum fi salatin mantazartumuha wa zada ibn abi maryam qala Anas ka'anni anzuru ila wabisi khatamihi lailata idzin wa fi riwayat Muslim lam tazalu fi salatin mantazartumus salah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dia berkata Nabi SAW telah mengakhirkan salat Isyak sampai pertengahan malam. Lalu beliau solat tengah malam dah. Dan setelah itu setelah semaya tu beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang yang telah menunaikan solat dan tidur. Orang lain tu semaya tu tidur dah. Ketahuilah sungguh kalian berada dalam solat tersebut yang ini mendapatkan pahala solat tu selama mana kalian menantikannya. Ibnu Abi Maryam menambahkan Anas bin Malik radhiyallahu berkata, seakan-akan aku melihat kilauan cincin beliau pada malam itu. Nampak cincin Nabi pakai tu kilat dah. Dalam riwayat Muslim dikatakan kalian tetap berada dalam solat mendapatkan pahalanya selagi mana kalian menantikan solat tersebut dah. Tunggu semaya tu seolah dapat pahala solat. Tak berhenti dah. Hadis sahih. Hadis dalam Muslim nombor 940, Nasa'i jilid 1 muka 268, Ibn Majah nombor 992. Dan telah ditakhrij oleh Ahmad jilid 3 muka 237, 182 dan 109, Abu Uwanah dalam Al-Musnad jilid 1 muka 303 dan Abu Ya'la nombor 3313. Cuma nota kaki dah dia banyak-banyak perkara ni. Sungguh kalian berada dalam solat ni perbahasan dia dah.
Kalimah ama an innakum fi salatin, ketahuilah sungguh kalian berada dalam solat, maksudnya mendapatkan pahala solat tersebut dan menakirahkan, menyebutkan dengan kata umum lah, solatin lah. Fi salatin. Kata umum, kata solat di sini adalah untuk menyatakan keumuman. Umumnya maksudnya solat yang kalian nantikan lah. Maka kalian berada dalamnya atau mendapatkan pahala solat tersebut selama mana kalian menantikannya. Terus menerus ni. Saduran dari syarah An-Nasa'i dah. Syarah kitab Nasa'i yang ambil buku sini. Jadi umumlah untuk menyatakan boleh pahala berterusan dah. Solat apa-apa boleh nak tunggu semaya dah. Okey, habis hadis ke 137, kita pergi pada 138, hadis 138. Abu Daud rahimahullah nombor 422. An Abi Sa'id Al-Khudri qala sallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal 'atamati falam yakhruj hatta madha nahwun min shatr al-lail faqala khudhu maqa'idakum fa akhadna maqa'idana faqala inna an-nasa qad sallu wa akhadhu madaji'ahum wa innakum lan tazalu fi salatin man tazartumus salah walaula dha'fu ad-dha'ifi wa saqamus saqimi la akhartu hadhihi as-salata ila shatr al-lail. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dahulu dia berkata, kami pernah salat Isyak bersama Rasulullah SAW. Namun beliau tidak keluar sampai lewat sekitar separuh malam. Setengah malam lah. Lalu beliau bersabda, ambillah posisi duduk kalian. Kami pun mengambil posisi duduk kami lah. Keduduk kami lah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya orang-orang telah melaksanakan salat dan beranjak menuju pembaringan mereka. Pakat tidur habis lah. Semaya awal tidur selalu. Dan sungguhnya kalian tetap berada dalam menerima pahala solat selama mana kalian menantikan solat. Nak tunggu solat nak semaya isyak tu. Sejam 2 jam seolah tak berhenti semaya, 3 jam 4 jam seolah tak berhenti semaya dah. Jika orang yang lemah itu tidak lemah dan orang sakit tidak sakit, maka akan kutunda solat ini isyak hingga tengah malam lah. Kalau ikut kak nak suruh pahala besar, Nabi pun akan tunda semaya dah. Sampai tengah malam. Tapi ada orang sakit, ada orang lemah ni. Jadi Nabi terpaksa semaya awal dah. Hadis sahih, hadis An-Nasa'i dan Ibn Majah nombor 293. Habis itu, itulah. Sekarang ni di antara keutamaan, kelebihan menantikan solat sudah solat ni. Tunggu lepas sembahyang maghrib, tunggu sembahyang isyak ni. Lepas sembahyang zuhur, tunggu sembahyang asar ke? Ikutlah dah. Subuh sampai ke asar, zuhur kau dah ikut dah. Tapi pentingnya antara solat biasanya zuhur hingga asar, maghrib ni isyak lah dekat sikit dah. Lain tu sibuk tak dah dah. Tapi tunggu saja tu satu keutamaan yang besar dah. Ya, hadis ke-139 hadis Abu Hurairah yang terdapat pada Sahih Muslim nombor 261. Rasulullah SAW telah bersabda, Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataya yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al-makarihi wa kasratul khata' ila al-masajidi wa intizaru salah ba'da as-salah. Fadhalikum ar-ribat wa fi riwayatin fadhalikum ar-ribat. Maukah kalian kutunjukkan suatu kerananya Allah Taala menghapuskan dosa-dosa dan mengangkatkan darjat? Mereka menjawab mau. Wahai Rasulullah, beliau bersabda menyempurnakan wuduk pada waktu susah, banyak langkah menuju masjid dan menanti solat sehabis solat. Sempurnakan wuduk pada waktu susah, banyak langkah menuju ke masjid dan menanti solat sehabis solat. Itu dipanggil apa dosa dan angkat darjat. Okay, maka yang demikian adalah ribat. Dan dalam riwayat lain disebutkan maka itu adalah ribat, Masuk juga pada hadisnya sahih. Di situ telah disebutkan dan takhrij pada bab tentang keutamaan wuduk terhadap hal yang dibenci dia. Okey. Hadis sahih lah. Hadis. Cuma ni ribat tu apa ni? Okey, kalimah fazalikum murribat maksudnya tali ikatan yang dianjurkan. Asal makna kata ribat ni, ribatu ni adalah menahan sesuatu. Seakan-akan dia telah menahan nafsunya untuk dapat melakukan ketaatan ibadah ini. Itulah. Dia ribat-ribat. Ada setengah bahannya ribat ni pahala jaga sempadan dan dia kena ikat ni. Zaman dulu dia jaga sempadan ni, lah ni pun ada orang jaga sempadan ni bahagialah takut orang serai ke apa, jaga keselamatan seluruh umat Islam. Apa boleh pahala besar tu dah. Ada kata kita ada sini yang kata maksudnya terikatlah ni. Dia adalah ribat ikat dengan masjid ni. Terikat dengan semuanya dia. Tak apalah tu situ. Hadis ke-140. Hadis Abu Musa Asy'ari radhiyallahu yang terdapat pada Bukhari. Nombor 551 secara marfu'. Sampai ke Nabi lah.
Diangkat Nabi dah. Berikan a'zamun nasi ajran fis salati ab'aduhum fa ab'adahum mamsha. والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. وفي رواية لمسلم يصليها مع الإمام في جماعة. Orang yang paling besar pahalanya dalam solat adalah yang paling jauh tempat tinggalnya dan yang paling lama perjalanannya. Dan orang yang menunggu solat hingga ia mengerjakan solat bersama imam lebih besar pahalanya daripada orang yang mengerjakan solat sendirian. Awal-awal solat sendirian, kemudian dia tidur dah. Sebenarnya awal tapi tidur tadi dah. Besar lagi orang tunggu solat bersama imam lah. Dalam riwayat Muslim disebutkan mengerjakan solat bersama imam secara berjemaah. Poin itu penting lah. Solat mengerjakan solat bersama imam secara berjemaah. Tunggu waktu lambat pun boleh pahala besar. Pada sepanjang awal dah. Hadis sahih hadirin muslim nombor 2 dan lainnya seperti yang telah disebutkan di muka pada bab keutamaan berjalan untuk solat dan duduk dalam masjid. Ada sebut dia sebenarnya. Sekat tu kita ni. Padahal sekat tu dia panjang nampak. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika subhanaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.